Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari Rabu ni. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, iaitunya pengajian tasrif. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sudah sampai pada muka surat 29. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita, iaitunya muka surat 29. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi hajah dan haji, tuan-tuan dan puan-puan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Jadi masya-Allah. Waalaikumsalam Hajah Nurmadiah. Okey, kepada hajah ataupun haji, tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudah hadir ataupun yang sudah join kelas kita, sila bagi salam ataupun ajak rakan-rakan yang lain. Semoga ramai lagi yang dapatkan manfaat daripada live kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bercuti, kita kan tak ada kelas ni daripada hari Rabu hingga Selasa semalam. Ada satu minggu kita tak ada kelas. Cuma saya nak ringkaskan sedikit saja. Sebelum ni kita dah belajarkan mengenai fa'ala, ya. Fa'ala yang wazan dia fa'ala. Yufa'ilu. Fa'ala. Fa'ala. Yufa'ilu. Kita dah belajar yang ni. Fa'ala yufa'ilu. Sama ada kata kerja dia yang binat dia binat sahih. Sama ada yang binat dia semalam tu fa'ala yufa'ilu binat mudha'af ataupun yang naqis macam tu. Kita dah bincangkan. Jadi ini permulaan daripada tajuk dia. Tajuk besar dia adalah fi'il rubai. Macam kita bincang pada muka surat 26. Pada muka surat 26, kita dah pernah bincang. Mulai daripada muka surat 26 ni, kita akan belajar fi'il rubaiyun. Iaitu kata kerja yang mempunyai 4 huruf. Salah satu daripada pola kata kerja yang mempunyai 4 huruf tu apa dia? Fa'ala yufa'ilu. Kalau kita kira tu pada yang fi'il madi dia. Satu, ain dia ada 2. 1, 2, 3, 4. 4 dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Contoh dia, boleh. Contoh dia hasana. Hasana yuhassinu. Berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4 huruf. Ini pun juga ikutkan pola fa'ala yufa'ilu. Ada contoh lain lagi. Rabba. Rabba. Berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4. Juga ikutkan pola yang sama. Jadi perubahan kata kerja yang 4 huruf yang menyerupai fa'ala, dia ikutkan pola ni, ya. Jadi fa'ala, dia ikutkan pola fa'ala. Macam mana tasrif istilahi pada fa'ala, maka dia akan ikut juga. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk pada wazan dia, itunya pada muka surat 26. Di muka surat 26 dah ada tasrif istilahi dia punya. Okey. Waalaikumsalam. Hajah semua, ya. Hajah video.
Ni haji ya. Okey. Okey. Boleh nanti kepada hajar dan haji semua yang dah datang, yang dah join, sila bagi salam. Lepas tu boleh juga tag kawan-kawan yang lain atau tulis nama kawan-kawan dekat sana. Jadi dia boleh tahu, mention nama dia dekat sana. Jadi dia boleh ramai lagi yang boleh mendapatkan manfaat daripada kelas kita ya. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar dengan pola fa'ala. Fa'ala, yufa'ilu. Ada berapa huruf di sini? Kita tengok pada fi'il madiyah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Jadi, kalau fi'il 4 huruf, apa nama dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila bagi tahu apa nama dia tadi. Kalau fi'il yang 4 huruf. Kalau 3 huruf, nama dia sulasi. Kalau 4 huruf, apa nama fi'il tu tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila jawab dekat ruang komen. Kalau tadi 3 huruf, sulasi. Kalau 4 huruf, apa nama dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua yang dah hadir, sila bagi jawaban. Okey, Haji Asmah, Haji Zainal, Waalaikumsalam. Okey, ada yang boleh jawab? Okey, Hajah Mak Engkujan. Masya Allah, mumtazah. Ada lagi yang nak jawab? Fi'il apa nama dia? Kalau dia 4 huruf, maka dinamakan dengan fi'il. Okey, Hajah Nur Madiah. Betul. Ada lagi yang nak jawab? Fi'il. Nama dia adalah fi'il. Fi'il 4 huruf apa? Fi'il ruba'iyun. Fi'lun ruba'iyun. Fi'il rubai. Okey, fi'il rubai. Maknanya dia ada ada 4 huruf di dalam fi'il tu. Tapi kita kalau nak kira berapa huruf, kira pada fi'il madi. Jangan kira pada fi'il mudhari', kira pada fi'il madi. Boleh tuan-tuan dan puan ya? Okey, masya-Allah. Jadi, kita mulakan dari hari ini, kita akan belajar wazan. Ni wazan ya. Ni wazan nama dia. Wazan atau pola pada fi'il rubai, iaitunya pola apa? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan semua? Jadi kita akan belajar yang ni ya. Kita cuba fa'ala yufa'ilu. Kita tengok dulu kata kerja dia. Kita tengok kata kerja dia dekat sini. Muka surat 29. Muka surat 29 ya. Dengan pola fa'ala yufa'ilu. Pola dia fa'ala yufa'ilu. Ini fi'il rubai semua ya. Dalam kitab tu di atas table tu apa? Ustaz, ada sana tulisannya fa'ala yufa'ilu. Itu pola. Di atas tu Ustaz ada lagi tulisan dia sahih. Itu bina dia. Bina masih ingat ya tuan-tuan dan puan-puan ya? Bina tu apa? InsyaAllah masih ingat. Waalaikumsalam. Hajah Nur Fazilah. Okey. Jadi kita akan belajar fa'ala yufa'ilu. Contoh kata kerja dalam table tu yang paling atas sekali. Bukan paling atas, di bawah. Yang paling atas sekali ni nama-nama dia, nama-nama sigat, madi, mudhari', masdar. Yang di bawah nama-nama sigat tu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini wazan nama dia, pola. Yang di bawah pola tu jadala. Ini kata kerja yang ikutkan wazan di atas dia. Salah satu dia apa? Jadala. Kita cuba. Jadala. Jadala. Kalau kita tengok jadala yujadilu mujadalatan jidalan sampai kepada habis kali tu mujadalan. Itu kata kerja. Yang kata kerja jadala yujadilu, yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab tu, yang puan-puan dan puan-puan tengok dalam kitab tu, ya, itu semua ini dia ikutkan pola fa'ala yufa'ilu. Tadi dia 4 huruf juga ni.
1, 2, 3, 4. Okey. Ada juga lagi kata kerja yang lain. Contoh dia. Jalasa yujalisu. Hasada yuhadithu. Hadatha yuhadithu. Hasaba yuhasibu. Hafaza yuhafizu. Banyak lagi kata kerja dia tuan-tuan dan puan ya. Sampai kepada yang paling bawah sekali tu. Berlomba. Sabaqa yusabiqu. Banyak kata kerja dia. Ustaz, kalau hafal lagu dia macam mana? Lagu dia saya tak begitu hafal sangat. Lagu-lagu ni tuan-tuan dan puan boleh tengok playlist dekat YouTube Tahfiz. Kalau saya ingat balik lah ya. Macam ni lagu dia. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Fi'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Wa dhaka mufa'alun. Wa dhaka mufa'alun. Fa'illatu fa'il. Mufa'alun mufa'alun. Fa'illatu fa'il. Mufa'alun mufa'alun. Kalau nak hafal dengan lagu. Boleh kita cubalah satu kata kerja lagi. Tadi tu pola dia. Kita cuba kata kerja dia jadalah. Jadala yujadilu. Mujadalatan jidalan. Jidalan mujadalan. Fahuwa mujadilun. Wadhaka mujadalun. Wadhaka mujadalun. Jadillatu jadil. Mujadalun mujadalun. Jadillatu jadil. Mujadalun mujadalun. Macam tu tuan-tuan dan puan ya. Kalau nak menghafal. Boleh. Okey. Jadi, ini semua tasrif istilahi dia. Yang kosong-kosong dekat bawah ni, Ustaz, tak ada isi pun dekat bawah ni. Itu tuan-tuan dan puan-puan lah yang isi. Ikutkan pola dekat atas. Okey. Okey. Di sini ya. Sebab tu lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini ni, dekat atas ni dah ada isian dia, ada baris dia sekali. Dekat bawah ni dah hilang pula baris dia. Sebabkan itu untuk melatih kita semua, biar kita lekat di kepala kita macam mana tasrif dia. Jadi yang pertama dia bagi baris, yang kedua ni yang belah dua tengah-tengah ni tak ada baris. Yang dekat bawah ni memang tak ada langsung tulisan dia. Tak ada, bukan hanya tak ada baris lagi, tak ada lagi tulisan dia. Itu kita yang isi untuk memperkuat ingatan kita ataupun kefahaman kita. Okey. Macam mana? Tuan-tuan dan puan boleh faham ya? Hal fahimtum? Okey. Sekarang kita cuba. Saya padam semua ya. Saya nak cuba menengok kefahaman tuan-tuan dan puan-puan pada sigot. Sigot dia lagi. Saya nak cuba. Sini dalam kitab ni. Semua faham ya? Dalam kitab ni ada kata kerja iaitunya apa kat sini kata kerja dia? Menemani. Menemani. Ada kata kerja dia menemani. Apa menemani? Raqaba. Raqaba. Maknanya menemani ataupun kawankan. Menemani ya. Atau menemani. Okey. Sekarang kita cuba ubah kepada ini telah menemani atau telah kawankan. Kita ubah jadi orang yang menemani ataupun orang yang kawankan dia. Orang yang menemani atau yang menemani. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila tuan-tuan dan puan-puan komen dekat sana. Apa bahasa Arabnya? Orang yang menemani. Kalau sini telah menemani. Fi'il madi. Kita ubah kepada yang menemani. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan ya? Atau orang yang kawankan. Apa bahasa Arab dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya tunggu. Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan? Sila jawab saja. Salah pun tak apa. Sila. Ada tuan-tuan dan puan-puan? Isim fa'il. Betul Haji Zainal. Apa tu isim fa'il? Macam mana kalau dia rubah jadi isim fa'il Haji? Sila tulis. Macam mana isim fa'il dia? Sila tulis Haji dan Hajah semua boleh. Orang yang menemani ataupun yang menemani. Apa? Sila.
Ada di antara haji ataupun hajah yang nak jawab? Ataupun Syukri. Syukri hanya diam saja hari ni. Syukri tak nampak Syukri ni. Mana Syukri ni? Okey, ada di antara hajah ataupun haji yang nak jawab? Haji Zainal dia, isim fa'il. Okey, tak ada lagi ya. Jadi, betul. Kalau kita nak ubah jadi yang menemani atau yang kawankan, maka kita ubah jadi apa? Isim fa'il. Sebab dia pelaku. Menemani ni kata kerja dia. Yang menemani maknanya dia pelaku dia. Kita gunakan isim fa'il. Apa isim fa'il dia? Muraqibun. Ikutkan saja pola di atas tu, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Oh, yang menemani. Sorry. Meneliti. Oh, sorry hajah ya. Saya tersilap pandang. Hajah Nur Fazilah betul. Yang meneliti atau yang mengawasi. Muraqib. Rafaqa yang menemani. Sorry. Jadi sini ni maksud dia orang yang meneliti atau yang mengawasi. Yang mengawasi. Saya ni memang belum sepenuhnya apa sangat sekarang ni, belum sepenuhnya fit sebabkan baru daripada aktiviti. Baru sampai rumah semalam. Jadi belum terlalu sihat sangat lagi. Tapi insya-Allah boleh je. Okey, minta maaf ya tuan-tuan dan puan ya, tersilap sedikit. Walaupun sedikit kesilapan dia tapi maknanya berubah sangat ya. Okey, raqabah maknanya mengawasi. Kalau rafaqa baru dia menemani. Jadi raqabah telah mengawasi, muraqib orang yang mengawasi ataupun yang mengawasi atau yang meneliti. Jadi kita gunakan isim fa'il. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ubah yang macam mana ustaz, sini tak ada tulisan dia. Ikutkan saja pola dekat atas ni. Ini isim fa'il. Mufa'ilun, mujadilun, mujalisun. Mana sini? Muraqibun. Macam tu. Okey. Syukran hajah dan haji semua. Ini okey. Ini sajalah kita gunakan Selanjutnya, kita cubalah yang lain lagi ya. Di sana tu ada sabaqa. Maknanya apa sabaqa? Maknanya adalah berlomba. Berlomba ataupun bertanding. Sekarang kita ubah jadi pertandingan ataupun perlombaan. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Perlombaan atau pertandingan. Sila tuan-tuan dan puan-puan isi lagi. Apa bahasa Arabnya? Kalau sabaqa ni telah bertanding, telah berlomba. Kita ubah jadi pertandingan atau perlombaan. Apa tu bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila. Okey, Haji Zainal betul. Gunakan sigat isim masdar. Apa sigat isim masdar dia? Apa masdar dia? Haji dan hajah semua. Sila tulis. Boleh saya tunggu. Ada di antara haji dan hajah? Hajah Nur Fazilah. Okey, betul. Ada lagi? Ada yang boleh jawab? Saya tunggu. Okey, Hajah Haji Zainal dengan Hajah Nur Fazilah ya. Hajah Haslina, masya-Allah mumtaz. Hajah Haslina ini kita nak ubah jadi apa? Pertandingan atau perlombaan. Okey, boleh juga Hajah Haslina. Tapi tu yang ba tu kena hati-hati bahasa bukan B ya. Yang ba dia Hajah Haslina ya, bakun atau musabakan. Yang Hajah Haslina. Ada? Kita kalau ini ni maknanya telah berlomba atau telah bertanding, kita nak ubah jadi pertandingan atau perlombaan, maka kita gunakan sigat apa? Gunakan sigat isim masdar. Ustaz nak guna masdar mana? Masdar sini banyak ustaz. Ada 4. Ada mufa'alatan, ada fi'alan, ada mufa'alan. Banyak 4 pola dia. Jadi yang mana kita kena ikut? Nak guna 4 boleh. Tapi ramai sangat, banyak sangat nak guna 4. Satu je hajah haji semua. Gunakan salah satu ya. Jangan 4 sekali. Tak boleh 4.
Okey, kalau benda yang lain tak apalah 4. Kalau yang ni 1 je gunakan. Apa dia? Kita boleh gunakan yang sama dengan pola mufa'alatan boleh. Nak gunakan yang fi'alan boleh. Yang nak gunakan fi'alan boleh. Nak gunakan mufa'alan boleh. Kita cubalah gunakan mufa'alatan. Jadi di sini musabaqatan. Musabaqatan. Jadi boleh gunakan salah satu yang mana tuan-tuan dan puan-puan suka. Nak gunakan keempat-empat, janganlah gunakan keempat-empat, satu saja ya. Okey, musabaqatan. Sebab itulah dalam bahasa kita ada musabaqah. Musabaqah tu maknanya apa? Pertandingan. Okey. Selanjutnya. Okey, selanjutnya. Kita letak saja ya. Selanjutnya. Yang lainnya lagi. Apa lagi yang lainnya? Khada'a. Maknanya telah menipu atau telah tipu. Telah menipu. Kita ubah jadi yang ditipu. Yang ditipu. Kat sini ni maknanya telah menipu. Kita ubah sekarang tuan-tuan perempuan jadi dia yang ditipu. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan perempuan? Yang ditipu. Sila tuan-tuan perempuan sila tulis dekat sana, dekat komen. Biar saya boleh nampak apa yang tuan-tuan dan perempuan fahamkan. Yang ditipu. Sila ubah tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, saya tunggu. Ada di antara tuan-tuan dan perempuan nak jawab yang ditipu. Apa bahasa Arab dia? Yang ditipu. Ada yang ditipu. Okey, Hajah Nur Fazilah. Hajah Zainab. Okey. Okey, betul. Hajah Fazilah betul. Haji Zainal betul. Hajah Haslina, okey. Hajah Azimah, okey. Hajah Nurmadiah, okey. Jadi, kita gunakan apa? Kita gunakan sigat dia isim maf'ulun. Ismul maf'ul. Kita gunakan isim maf'ul. Kenapa Ustaz? Sebabkan dia menyatakan mangsa daripada sebuah perbuatan. Perbuatan dia adalah menipu. Dia ni mangsa yang ditipu mangsa. Jadi sebab tu dia gunakan isim maf'ul. Jadi dia apa isim maf'ul dia? Tengok pola dalam kitab. Mukhada'un. Okey, boleh? Tuan-tuan perempuannya? Okey, jadi saya nampak tuan-tuan perempuan boleh fahamkan penggunaan sigat yang terpenting dia macam ni lah. Isim masdar, isim fa'il, isim masdar dan isim maf'ul. Sebab tiga-tiga tu selalu kita tersilap dalam memberikan dia makna. Okey. Hal fahim tu? Tuan-tuan dan puan semua boleh faham? Tuan-tuan dan puan semua boleh fahamkan apa yang kita bincang hari ni? Kalau ada soalan sila tanyakan. Okey. Okey, betul Hajah Azimah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan semua dah fahamkan sigat dan kita pun sudah berlagu-lagu juga tadi, menyanyikan lagu dia untuk memudahkan hafazan. Sekarang kita masuk kepada latihan. Latihan dia ini nombor 1 ni senang saja ni. Nombor 1 ni senang saja. Ini nombor 1 ya, tuan-tuan perempuan ya. Okey. Yang pertama, okey, ni kita nak bincangkan yang ni ya, saraf dia. Saraf kita tak ada membincangkan dia mubtada, khabar, dia tak ada. Kita tak ada cerita tentang mana fa'il dia, tak ada. Mana maf'ulun bih dia, tak ada. Kita ceritakan apa? Apa fi'il madi perkataan ni? Lepas tu apa sigat dia? Lepas tu apa wazan dia?
Itu yang kita nak bincang pada ilmu tasrif. Yang pertama, apa ni fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh tengok dalam kitab tu muka surat 29, tengok dalam table, rujuk table. Apa ni fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, apa fi'il madi dia? Boleh jumpa? Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak boleh jumpa fi'il madi dia? Apa tu fi'il madi dia? Sila. Ada yang boleh? Apa ni fi'il madi dia? Okey. Haji dan hajah semua. Syukri juga. Mana Syukri? Syukri tak nampak dia tadi. Apa tu fi'il madi dia? Okey, Hajah Nur Fazilah. Betul. Fi'il madi dia adalah jadalah. Ada lagi yang nak jawab atau nak berikan pandangan? Fi'il madi dia adalah jadalah. Fi'il madi dia jadalah. Okey. Hajah Asmah. Hajah Azimah. Hajah Azimah tambahkan alif ya. Selepas jim tambahkan dengan alif ya. Jadalah. Okey, ini fi'il madi dia. Fi'il madi dia apa? Apa makna dia Ustaz? Makna dia tengok dalam kitab tu pun ada. Dalam table tu ada. Maknanya mendebat atau berdebat. Okey, berdebat atau mendebat. Berdebat. Sekarang kita cari sigat dia. Sigat ni boleh kita tahu maknanya daripada makna ayat secara keseluruhan. Berdebat akan orang-orang munafik. Jadi maknanya sini ni kita nak gunakan sigat apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, berkemungkinan dia ni sama ada fi'il madi, sama ada dia fi'il amar. Fi'il amar. Antara dua tu saja. Sama ada dia fi'il madi, sama ada dia fi'il amar. Antara dua tu saja tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi, sigat dia ni kalau kita tengok daripada tulisan dia, sama ada dia fi'il madi, sama ada dia fi'il amar. Sekarang saya nak tahu daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa tu sigat dia tuan-tuan dan puan-puan? Sila tulis dekat ruang komen. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Syukri juga. Syukri tak nampak-nampak ni, tak ada bagi jawaban ni. Apa ni sigat dia? Macam yang saya cakap tadi, ini ni sigat dia antara dua saja ni. Sama ada fi'il madi ataupun fi'il amar. Sebab kan kita boleh nampak daripada tulisan dia. Kalau dia masdar tak akan mungkin. Mudhari' tak akan mungkin. Fa'il, isim fa'il, isim maf'ul semua tak akan mungkin. Cuma fi'il amar dengan fi'il madi saja antara dua tu. Okey, Hajah Haslina fi'il madi. Okey, boleh. Kita keep dulu, kita simpan jawapan pada Hajah Haslina fi'il madi ya. Ada lagi daripada Hajah dan Haji semua yang nak jawab. Apa sigat dia? Haji Zainal fi'il madi, Hajah Nur Madiah fi'il madi. Boleh juga. Fi'il madi semua ya. Okey, tak ada yang nak beza satu di antara Hajah dan Haji ni yang nak beza satu, nak berbeza. Yang lain guna fi'il madi. Ustaz, saya nak guna fi'il amar saja, boleh? Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan ya. Ramai yang gunakan fi'il madi. Boleh saya cuba fi'il madi ya. Maknanya sini tulisan dia apa? Jadalah. Sekarang kita tengok makna dia. Jadalah ni maknanya apa? Dia telah berdebat. Dia telah mendebat. Ataupun dia telah berdebat akan orang munafik ataupun dengan orang munafik. Dia telah berdebat dengan orang munafik. Boleh juga, tak masalah. Tak ada yang salah, boleh. Boleh saja. Tapi kita cuba fi'il amar. Fi'il amar kita cuba. Fi'il amar ni macam mana? Jadil. Kita cuba fi'il amar ya. Kita cuba yang fi'il amar ni, fi'il amar yang atasnya. Jadil al-munafik. Jadi macam mana makna dia? Berdebatlah dengan orang munafik. Yang mana yang paling sesuai tuan-tuan dan puan-puan semua? Di sini maknanya dia telah berdebat dengan orang munafik atau berdebatlah. Kamu berdebatlah dengan orang munafik.
Yang mana yang paling sesuai tuan-tuan dan puan-puan semua? Berdebatlah atau dia telah berdebat? Yang mana yang paling sesuai sangat? Yang lebih sesuai? Dia memang betul dua-dua ni okey saja ni. Tak ada masalah. Dari segi makna, mana yang paling betul? Ada yang nak jawab lagi? Kalau yang atas, kalau fi'il amar maknanya berdebatlah dengan orang munafik. Kalau yang bawah ni, dia telah berdebat dengan orang munafik. Yang mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai atau yang paling betul adalah fi'il amar. Fi'il amar tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Fi'il amar. Berdebatlah betul Hayat Nurmadiah ya. Berdebatlah. Okey, fi'il amar. Okey. Fi'il amar ya, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Ustaz, kenapa Ustaz tak nak buat fi'il madi dekat sini Ustaz? Kan dekat sini pun ada dia. Ada dia. Huwa. Ada dia huwa kan. Dia berdebat dengan orang munafik boleh je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, selalunya kalau ada kata ganti nama dia, mesti ada rujukan dia. Siapa dia tu? Contoh cerita dia, si Salman adalah pelajar, talib. Salman adalah pelajar. Dia belajar di Madrasah Tahfiz At-Taqwa. Dan dia berdebat dengan orang munafik. Baru betul. Jadi ada rujukan daripada dia ni sebelum dia tu. Ataupun Salman, dia berdebat dengan orang munafik. Boleh. Jadi ada rujukan daripada kata dia ni, ada rujukan nama. Dia ni gantikan nama siapa? Nama Salman. Sebaiknya macam tu. Kalau sini ni, kamu berdebatlah. Kalau kamu kan jelas orang yang di depan mata kita. Jelas orang dia mana. Tak payah lagi kita carikan nama rujukan dia. Tak payah. Sebab kan kamu ni depan mata kita. Jadi, kamu berdebatlah dengan orang munafik. Jadi, kita gunakan fi'il amar. Bukan fi'il madi ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kan kalau fi'il madi, maknanya apa sini? Dia telah berdebat dengan orang munafik. Dia ni, kalau dia fi'il madi, mesti sebelum kata jadalah ni ada nama sebelum dia. Cerita dia contoh, Salman adalah pelajar, dia belajar di Madrasah Pusat Tahfiz At-Taqwa dan dia telah berdebat dengan orang munafik. Baru betul. Jadi dia gunakan fi'il amar. Ramai yang tersilap ya. Jadi dia gunakan fi'il amar. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati dalam memilih sirat. Jadi makna dia yang paling tepat apa? Berdebatlah dengan orang-orang munafik. Bukan dia telah berdebat dengan orang munafik, bukan. Tapi berdebatlah dengan orang-orang munafik. Jadi fi'il amar. Wazan dia apa? Wazan dia fa'il. Kalau fi'il amar wazan dia fa'il. Okey. Okey, fa'il. Jadi sini ni fa'il wazannya. Sebab tu jadil. Jadi yang ini silap. Yang ini yang betul ya. Jadil. Haji Zainal betul. Yang sini pun juga pelaku dia dalam ilmu nahu, pelaku dia mustatir anta. Fa'il dia mustatir anta. Kalau anta ni kita tak payah nak cari nama rujukan dia. Sebab kan kamu ni lah bercakap, kita dah tahu orang dia. Kalau dia dekat bawah ni, kalau mustatir huwa ni, kita kena bagi nama rujukan sebelum dia tu. Salman, dia telah berdebat dengan orang munafik. Baru boleh. Okey. Boleh ayah haji semua ya? Ada soalan? Atau ada yang tak faham? Boleh tanyakan. Ada soalan? Jadi setakat tu saja untuk nombor 1. Jadi maknanya apa? Berdebatlah dengan orang-orang munafik. Okey. Ini nombor 1. Kita cuba yang nombor 2. Ada tak faham? Hal fahim tu? Hajah dan haji semua boleh faham ya? Saya padam. Kita cuba nombor 2. Muka surat 29, Hajah Maslina. Waalaikumsalam Hajah. Okey, kita cuba nombor 2 ya.
Okey. Okey. Sekarang kita tengok. Ini kita nak cari tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa fi'il madi dia? Apa wazan dia? Apa sigat dia? Apa wazan dia? Okey. Yang pertama, fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa tu fi'il madi dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia apa? Sila di antara tuan-tuan dan puan-puan semua. Sini maknanya bla 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 dengan ulama itu menambah ilmu. Ni apa ni fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh rujuk dalam table ada di sana. Apa? Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang nak jawab apa fi'il madi dia? Okey. Tak ada? Okey, tak ada nak jawab. Okey. Atau tengah berfikir? Okey, Hajah Farida. Okey. Ada lagi? Hajah Maslina, Hajah Nurmadiah, Hajah Zainab. Okey. Fi'il madi dia adalah jalasa. Jalasa makna dia apa? Makna dia adalah duduk bersama. Duduk bersama. Jadi sini ni, duduk bersama ulama itu menambah akan ilmu, menambah ilmu. Okey, Mumtaz. Okey. Sekarang sirah dia. Sirah dia ni, sirat dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Sirat dia apa dia tu? Apa sirat dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Betul. Hajah dan haji semua betul ya? Okey, sirat dia apa tu? Hajah dan haji semua. Sirat dia. Sirat dia. Okey. Sirat dia. Sila hajah dan haji semua. Apa sirat dia? Ada yang boleh jawab apa sirat daripada yang dekat sini ni? Apa sirat dia? Sila hajah dan haji semua. Apa sirat dia? Masya-Allah. Okey. Haji Zainal. Okey, Haji Zainal. Haji Zainal tersilap. Hajah Nur Fazilah betul. Hajah Faridah fa'il silap juga. Hajah Nur Madiah. Okey. Ini ni kalau dia sini ni ada ta dekat ujung dia ni. Dah menampakkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya dia bukanlah isim maf'ul ataupun isim fa'il. Kalau kita nak jadikan dia juga sebagai isim fa'il, maknanya adalah orang yang duduk bersama ulama itu, dia menambahkan akan ilmu. Dia menambahkan. Orang yang duduk tu bukan dia menambahkan ilmu. Bukan. Isim maf'ul pun juga dia bukan. Sebabkan isim fa'il dengan isim maf'ul, dia tak ada gunakan ta. Tak ada gunakan tak marbutah. Yang gunakan tak marbutah apa? Isim masdar. Jadi dia adalah sigat dia apa? Ismul masdar. Boleh tuan-tuan tengok sana. Ada ke isim fa'il dengan isim maf'ul gunakan tak marbutah? Tak ada ya. Dia ada juga gunakan tak marbutah, tapi nanti ada beberapa tempat sahaja. Jadi dia tak gunakan tak marbutah kalau isim fa'il dengan isim maf'ul. Jadi yang gunakan tak marbutah dekat ujung ni isim masdar. Jadi dia sigat dia adalah isim masdar. Jadi dari segi makna pun kita boleh tahu. Masdar kan tuan-tuan dan puan-puan boleh dimaknakan macam kata kerja. Kata kerja dia maknanya duduk bersama. Jadi kita boleh maknakan sini ni duduk bersama. Duduk bersama ulama itu menambah ilmu. Jadi dia boleh jadi isim masdar. Okey, wazan dia. Apa tu wazan dia? Hajah dan haji semua. Wazan dia lagi. Sila. Hajah dan haji semua, apa wazan dia? Boleh bagi tahu wazan dia apa? Sila. Apa tu wazan dia? Hajah dan haji semua. Wazan dia.
Sila di antara hajah ataupun haji yang nak bagikan wazan dia apa? Ada dapat? Wazan dia apa? Hajah haji semua? Wazan dia ada yang jumpa? Okey, betul. Hajah semua ya. Hajah dan fazilah. Okey. Wazan dia adalah okey, ada. Jumpa saja wazan dia dekat sana muka surat 29 tu yang dekat atasnya. Wazan dia adalah dekat atas kali itu ada mufa'alatan. Mufa'alatan. Okey, mufa'alatan. Okey, betul. Hajah dan haji semua ya. Mufa'alatan. Jadi, kita bagi baris sama-sama sini ya. Jadi di sini apa? Mujalasatan. Mujalasatan. Jadi dia mujalasatan. Okey. Kalau tasrif setakat ni saja. Tasrif setakat ni saja. Tasrif dia tak ada cerita baris akhir dia ni macam mana. Adakah memang baris atas baris akhir dia? Adakah baris depan? Adakah baris bawah? Itu nahwu. Tasrif dah setakat ni saja tasrif. Tak ada lagi cerita yang lain. Dah jumpa mufa'alatan, mana sini mujalasatan dah cukup dah. Itu tasrif. Tapi dalam nahwu dia kena tambahkan. Sini ni di awal ayat ni. Di awal ayat dia tak boleh tanwin, tak boleh nakirah, mesti makrifah. Jadi sini mujalasata ya. Kenapa boleh makrifah Ustaz? Sebabkan ini mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi dia tak boleh bertanwin ya. Yang di awal ayat tu memang tak ada bertanwin. Dia mesti makrifah. Jadi sini mudhaf ilaih. Lepas tu baris atas tak tukar. Jadi tukar jadi baris apa? Baris depan. Kenapa Ustaz baris depan? Sebabkan dia isim, letak dia di awal ayat dan dia sebagai mubtada. Mubtada. Okey, dan dia sebagai mubtada, maka dia kita bagi baris depan. Jadi dia mujalasatul. Tak boleh tanwin. Kenapa tak boleh tanwin Ustaz? Sebabkan dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Saya rasa tadi pagi Hajah dan Haji ada bincangkan mudhaf ilaih ya dengan Ustaz Angga ya. Inilah mudhaf ilaih. Tak boleh tanwin ya. Jadi dia mujalasatul ulama'i yazidul ilma. Duduk bersama ulama itu menambah akan ilmu. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan semua yang kita bincangkan pada hari ini mengenai wazan fa'ala yufa'ilu serta dengan latihan yang ada di bawah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk melekatkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, sila buka latihan, cuba-cuba untuk menjawab latihan yang ada pada muka surat 29 tu ya, yang di bawah table ya. Itu sajalah kelas kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah selepas ni kita akan jumpa lagi, iaitunya insyaAllah 15 minit lagi lah paling lama. InsyaAllah sekejap lagi kita akan berjumpa, iaitunya untuk belajar bahasa Arab komunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai lewatkan bahasa komunikasinya, sebabkan kita nak cuba menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Sebabkan komunikasi ni juga penting ni. Macam mana kita terbiasa berkomunikasi, macam mana kita terbiasa membina ayat. Jangan sampai tuan-tuan dan puan-puan lewatkan. InsyaAllah dalam masa pukul 12.40 atau selewat-lewatnya 12.45. InsyaAllah 12.40. InsyaAllah saya usahakan. Okey. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan semua. Minta maaf tersilap kata ataupun terlebih masa. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ni. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.